Okey, so kita mulakan revision hari ini dengan dengan bab yang kelima dulu, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Seperti biasa, kalau katakan kamu ada sebarang soalan yang tidak faham, masih lagi perlukan penjelasan, terus tulis dalam Zoom chat. Terus tulis sebab cikgu sentiasa onkan, jadi cikgu akan baca dan cikgu akan terus jawab soalan-soalan kamu. Okey? Okey. Jadi kita lihat dulu bab yang kelima, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di mana bab ini bermula dengan pembentukan jawatan kuasa. Kenapa jawatan kuasa, cikgu? Okey, pembentukan satu jawatan kuasa untuk menggantikan, okey, ahli jawatan kuasa, satu jawatan kuasa untuk plan untuk menggantikan Malayan Union. Kita tahu Malayan Union berlaku penentangan kan? Jadi ditubuhkan satu jawatan kuasa kerja untuk membincangkan, okey, asas bagi Persekutuan Tanah Melayu 1948. Nak bincangkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, dan jawatan kuasa ini telah dianggotai oleh 3 pihak. Take note benda ni, dalam jawatan kuasa kerja tu ada 3 pihak, iaitu wakil kerajaan British, wakil UMNO dan juga wakil Raja-Raja Melayu. Di mana kita tahu bahawa wakil kerajaan British kerana pada waktu itu Tanah Melayu masih di bawah British. Wakil UMNO mewakili orang-orang Melayu, sebab UMNO mewakili orang Melayu lah. Dan wakil Raja-Raja Melayu adalah mewakili raja-raja di seluruh Tanah Melayu. Itu. Baik. Jadi perbincangan pun dilakukan. Okey. Namun kita tahu bahawa terdapat, okey, kita kata sebagai terdapatnya penentangan. Tapi sebelum itu kita tengok apa cadangan jawatan kuasa kerja ni. Baik. Jawatan kuasa kerja ini, okey, mencadangkan, cadangan-cadangan. Bila mereka bincang, okey, menyatakan, sangat efektif ya. Okey, baik, bagus. Dia bagus jadi paran. Cadangan dia untuk satukan negeri Melayu dalam satu pentadbiran. Kemudian memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kemudian yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri. Dewan Perundangan Negeri ini sebenarnya adalah satu pertubuhan, satu dewan untuk menggubal undang-undang bagi setiap negeri. Maknanya setiap negeri ada dibuat undang-undang sendiri yang dipanggil Dewan Perundangan Negeri. Dan yang kelima, mengenakan syarat kewarganegaraan yang lebih ketat berbanding Malayan Union. Baik, ini cadangan mereka dalam jawatan kuasa kerja. Tetapi kita lihat di sini berlaku nombor 3. Kita tengok nombor 3 Gerakan Nasionalis Melayu Radikal, yang mana mereka telah kita kata sebagai mencadangkan sesuatu, di mana mereka mencadangkan PKMM untuk join jawatan kuasa kerja tu. Tapi akan tetapi British mengetepikan PKMM. Kalau kamu tanya PKMM tu apa, cikgu? Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya. Bukan komunis. Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya. Ya, tapi dia berhaluan kiri. Namun berbanding PKMM dengan UMNO, berbanding PKMM dengan UMNO antara dua ni, PKMM lebih ramai keahliannya dari kalangan orang Melayu berbanding UMNO. UMNO ni parti kecil je. Tapi PKMM ni dia partinya lebih ramai orang Melayu. Tapi British mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja ni. Jadi mereka tak puas hati. So, PKMM telah bergabung membentuk Putra, iaitu gabungan PKMM, API, Geram, Hizbul Muslimin, Batas dan Awas. Jadi mereka bergabung menjadi Putra.
Datuk Onn Jaafar ya. Okey. Baik. So mereka bergabung. Okey, menjadi Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Kemudian Putra juga bergabung dengan AMCJA, di mana AMCJA, Golongan Bukan Melayu, menubuhkan All Malaya Council of Joint Action. Mengapa mereka bergabung? Putra, Putra ni bergabung kerana mewakili orang Melayu yang mana mereka merasakan bahawa mereka tidak mendapat hak dalam jawatan kuasa kerja. Sepatutnya mereka kata, bukan UMNO lah, UMNO tak mewakili orang Melayu. Sebenarnya wakil orang Melayu ialah PKMM ataupun Putra. Tapi British tak nak. Sebab itu mereka buat Putra. Mereka buat Putra. Kemudian yang golongan bukan Melayu, non-Malays, Chinese, Indians, ya betul Marisa. So golongan bukan Melayu seperti AMCJA, okay, dengan pengurusinya Tan Cheng Lock, mereka pun menentang juga. Non-Malays pun menentang juga jawatan kuasa kerja ni. Why? Kerana tidak demokratik. Kenapa tidak demokratik, cikgu? Sebab bagi mereka, mana wakil orang-orang bukan Melayu? Kalau kita tengok kat sini kan, tak ada pun Chinese, tak ada pun Indian. Jadi mereka berasakan bahawa, ini tidak demokratik. Kalau demokrasi, mesti panggil non-Malays also. Itu. Jadi, sebab itu mereka menubuhkan AMCJA. Yang mana AMCJA kemudiannya bergabung dengan Putra, yang mana AMCJA terdiri daripada PMFTU, MDU, Malayan Democratic Union, dan juga MIC. So, kedua-dua ini bergabung. Dan mereka berdua, iaitu Putra dan AMCJA, waktu ini menolak perjanjian persekutuan yang dibuat oleh jawatan kuasa kerja ni. Mereka bantah kerana jawatan kuasa ini tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Nampak tak tu? Okay. Those significance only. Okay, baik. Those significance only. Okay, baik. Jadi, cadangan perlembagaan disemak oleh jawatan kuasa kerja diumumkan kepada awam. Baik. Harus diingat bahawa nasionalis Melayu radikal ini, mereka bukanlah sebenarnya parti berhaluan kiri. Tetapi mereka ini lebih tegas dalam memperjuangkan hak semua kaum, memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun, dan menerbitkan akhbar. Ya, mereka lebih firm. Mereka lebih tegas untuk meminta kemerdekaan. Jadi, mereka banyak berjuang tau. Dalam akhbar Suara Rakyat, iaitu ingin bebas dan merdeka. Dan keahlian PKMM, keahlian PKMM dianggarkan lebih daripada 53,000 orang. Lebih ramai daripada UMNO. Jadi, golongan nasionalis Melayu ini memperjuangkan berdasarkan prinsip dan juga falsafah mereka yang ingin merdeka. Awas bukan komunis, bukan. Cuma dia berhaluan kiri. Iaitu berhaluan yang menentang kerajaan. Baik. Apa cadangan Putra AMCJA? Ya, ada influence berhaluan kiri, betul. Ya, betul. Jadi, Putra AMCJA ni menentang rangka perjanjian persekutuan tu. Sebab mereka tidak bersetuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja. Iaitu dia kata apa? Tak setuju jawatan kuasa kerja ni hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan British. Jadi, mereka cadangkan, mereka buat perlembagaan rakyat. Mereka buat perlembagaan rakyat, iaitu pada bulan Julai 1947, mereka adakan pertemuan dan mengemukakan draft perlembagaan rakyat. So, apa isi perlembagaan rakyat ni? Mereka nak tanah Melayu disatukan dengan Singapura, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat, kewarganegaraan yang sama. Tak perlu ingat semua. Tapi antara poin-poin penting adalah seperti Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemudian bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan,
hal ehwal luar negeri dan pertahanan menjadi tanggungjawab bersama. Kewarganegaraan Melaya. Semua orang di tanah Melayu ni haruslah dinamakan Melayu. Walaupun adanya India ke China ke, tapi semua penduduk tanah Melayu dipanggil Melayu. Dan juga warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. Jadi, ini cadangan mereka. Namun, cadangan mereka ditolak. British menolak perlembagaan rakyat ini. Malah menerima perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang telah digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. Ditolak. Oleh sebab itu, Putra AMCJA menganjurkan hari hartal pada 20 September 1947. Okey, mereka menganjurkan hartal yang minta hartalnya apa? Iaitu minta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. Baik. Jawatan Kuasa Kerja yang ada British, UMNO dan Raja-Raja Melayu. Ya, betul. Jawatan Kuasa Kerja ni, Jawatan Kuasa Kerja yang ada UMNO, British dan juga Raja-Raja Melayu. So, perjanjian persekutuan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Kerja itulah diterima oleh British. Perlembagaan rakyat yang dibuat oleh Putra AMCJA, tidak diterima. Tutup kedai pindah rumah lah. Lebih kurang lah. Baik. So, selesai kat situ latar belakang dia. Baik. Faktor kenapa perlu ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Why? Cabut mangga masuk dalam boleh? Boleh. Faktor penubuhannya, kerana apa? Iaitu, of course, pertama, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Kita tahu bahawa Malayan Union daripada 1 April 1946 ya. Kita tahu bahawa Malayan Union adalah daripada 1 April 1946 hinggalah pada tahun iaitu sehingga pada kita kata sebagai 28 ke, bukan, 1 Februari 1948. Why Melayu hated Malayan Union? Jom kita tengok. Baik. Kita tengok orang Melayu menentang Malayan Union. Orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan UMNO berganding bahu membantah pelaksanaan Malayan Union. Why? Kita tengok di sini ya. Mereka melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Dewan Parlimen British. Gamers menyatakan bahawa sekiranya British melaksanakan juga rancangan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di tanah Melayu. Dan ketika pelbagai penentangan dan bantahan dilakukan, persediaan untuk menggubal perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dijalankan. Baik. Ada yang bertanya, why Melayu hated Malayan Union? Antara sebab tanah Melayu ditentang, tanah Melayu pula, Malayan Union. Malayan Union ditentang oleh orang Melayu kerana apa? Kerana yang pertama iaitu status status iaitu tanah Melayu menjadi tanah jajahan. Tanah jajahan British. Yang mana sebelum ini kalau kita lihat sebelum ini sebelum itu hanya menjadi negeri naungan. Nampak tak? Semasa tu naungan tu bila cikgu? Iaitu semasa NNS, NNMB, NNMTB. You see? Itu hanya menjadi negeri naungan waktu ni. Tapi bila Malayan Union, tanah Melayu menjadi tanah jajahan British. Maknanya telah dijajah. Yang kedua, iaitu kewarganegaraan, isu kewarganegaraan. Kewarganegaraan jus soli. Di mana jus soli ini sebenarnya adalah kewarganegaraan dengan syarat kewarganegaraan yang longgar. Negaraan yang longgar. Longgar. Jadi bila longgar ini maknanya
memudahkan, okey, memudahkan sesiapa, okey, sahaja menjadi rakyat tanah Melayu. Ya. Kemudian yang paling penting, kenapa Melayu ditentang oleh orang Melayu? Kerana yang ketiga, okey, raja-raja kehilangan kuasa. Kehilangan kuasa hanya menjadi raja-raja menjadi apa? Menjadi ahli majlis raja-raja. Itu. Jadi ini maksudnya di sini kesimpulannya, kita kata kesimpulannya bahawa Malayan Union adalah satu bentuk penjajahan ke atas tanah Melayu. Okay. So apakah bidang kuasa raja-raja menjadi ahli majlis raja-raja Melayu ni? Raja-raja hanya berkuasa dalam adat istiadat, adat istiadat Melayu dan juga agama Islam. You see? Jadi inilah kita kata kesimpulannya. Okay, Malayan Union adalah satu bentuk penjajahan ke atas tanah Melayu. That's why, okay, boleh. Okay. Jadi inilah punca-punca kenapa tanah Melayu ataupun Malayan Union ditentang. Okay, baik, bagus. Okay, faham, good. Right. So, kita kembali. Bagus kalau kamu ada soalan boleh bertanya. Baik. Itu sebab penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Yang kedua, kenapa nak ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu? Kerana cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO sendiri. Di mana Gubernur Malayan Union pernah mengadakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar, dan dalam pertemuan itu Raja Melayu mencadangkan supaya tubuhkan persekutuan yang bertaraf naungan, bukannya tanah jajahan. Satu. Kemudian buat perjanjian baru menggantikan Malayan Union. Kemudian Jawatan Pesuruhjaya Tinggi itu wujudkan Jawatan Pesuruhjaya Tinggi, gantikan Gubernur. Sebab Gubernur ni bentuk penjajahan. Jadi jawatan itu gantikan kepada Pesuruhjaya Tinggi, dan Raja mesti berkuasa dalam perundangan. Perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baru. Dan Sultan Perak menjadi jurucakap Raja-Raja Melayu, menjelaskan agar desak British menerima usul pembentukan persekutuan dulu sebelum bincangkan perkara lain. Baik, why Gubernur satu bentuk penjajahan? Bila Gubernur satu bentuk penjajahan, iaitu bila jawatan Gubernur, maka Gubernur akan membuat keputusan untuk semua perkara dalam sesuatu negeri. Itu fungsi title Gubernur. Tapi kalau Pesuruhjaya Tinggi British, biasanya merujuk kepada wakil British. Is a wakil British untuk membantu pentadbiran sesebuah negeri. So wakil British dengan Gubernur British berbeza. Gubernur ada kuasa. Sama ada yes or no bergantung pada Gubernur. Tapi kalau Pesuruhjaya Tinggi, dia akan meminta advice daripada Raja-Raja Melayu sebelum membuat sesuatu keputusan. So itu dua bidang tugas Gubernur dan Pesuruhjaya Tinggi yang berbeza. So yang lebih berkuasa Gubernur. Tetapi Pesuruhjaya Tinggi menunjukkan bahawa apa? Tanah Melayu ini sebuah negeri yang naungan, bukan jajahan. Kalau title Gubernur, itu jajahan. Okey. Baik. Masih ada lagi ke kat Malaysia? Tak ada dah. Tak ada. Apabila kita merdeka pada tahun 1957, 31 Ogos 1957, Jawatan Pesuruhjaya Tinggi British tidak wujud lagi. Gubernur Bank Negara? Gubernur Bank Negara tu dialah yang berkuasa dalam menentukan arah arah perjalanan bank. Yes, ada kuasa. Gubernur ada kuasa. Baik. So, faktor penubuhan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO,
Dan yang ketiga iaitu sokongan pentadbir British, di mana ada ke masa tu? Tak ada, sekarang baru ada. Baik. Okey, pentadbir-pentadbir British ya. Maksudnya apa tahu? Maksudnya ada pegawai-pegawai tinggi British yang juga menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ni. Okey, iaitu Sir Edward Gen, Malcolm MacDonald, Sir Ralph Gammons dan sebagainya lah. Why teacher they supported? Kenapa mereka menyokong? Kenapa pegawai tinggi British pun menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ni? Bukan. Kerana kalau kita lihat di sini, okey, kenapa mereka setuju? Kerana ianya selaras. Maknanya dia kata ianya adalah sama seperti dasar dekolonisasi, iaitu satu proses ke arah berkerajaan sendiri yang disarankan oleh PBB melalui Piagam Atlantik. Maksudnya di sini, pegawai-pegawai tinggi British ni, dia sokong sebab apa tahu? Sebab dasar dekolonisasi. Tapi sebelum itu, kerana bagi mereka, ini dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Maknanya di sini, bila rakyat setuju untuk penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, maka mereka akan berusaha bersama-sama untuk memajukan negara. Kalau British buat Malayan Union, still ada penentangan. Bila ada penentangan, pergaduhan, peperangan, kan? Macam mana nak majukan negara? You see? Nak majukan negara, adakah dalam suasana peperangan atau dalam suasana aman? Better suasana aman, betul tak? What benefit? Itu nanti kita cerita. Itu nanti kita cerita. Baik. So pegawai British menyokong kerana keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi, yang mana itu juga akan menguntungkan British. Kerana kita tahu bahawa di Tanah Melayu ni, British banyak company-company British. Seperti Sam Darby, seperti Guthrie, seperti Harrison and Crossfield. Banyak company-company yang buat perladangan dan juga perladangan dan juga banyak buat perlombongan biji timah. Jadi, British dapat meneruskan penguasaan terhadap biji timah dan getah Tanah Melayu. Itu. Selain daripada itu, sebenarnya pentadbir British menyokong kerana memang British nak memerdekakan tanah jajahannya. Selaras dengan kehendak PBB melalui Piagam Atlantik. Dekolonisasi ni maksudnya apa tahu? Melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan untuk ditadbir sendiri. Tak rugi ke? Dia macam ni sebenarnya. Kalau kita fikir rugi ke tak rugi kan? Sebenarnya macam ni. Kamu tahu tak? Walaupun British dah balik, kita dah merdeka. Kita dah merdeka. British dah balik. Tetapi pentadbiran negara kita ikut British. Undang-undang kita ikut British. Kemudian juga ladang-ladang getah, lombor-lombor biji timah masih dikuasai oleh syarikat-syarikat British. Dan British bagi tahu pemimpin kita masa mereka, jangan kacau company-company ini. Means that walaupun kerajaan British dah balik, tapi diorang still supply barang kita kepada British. So, betul. Ada udang di sebalik batu, betul. Win-win situation. Antara cikgu tahu ke antara brand dia apa? Syarikat-syarikat itu Sam Darby lah, Sam Darby, Guthrie, Harrison and Crossfield. Tapi mereka banyak buat perladangan, ladang getah, ladang kelapa sawit, dan juga biji timah lah. Betul. Sekarang Sam Darby telah di take over. Sam Darby, Guthrie telah di take over oleh Malaysia. Betul. Dulu kepunyaan British. Baik.
So, ini adalah kita kata sebagai 3 faktor penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union, cadangan Raja-Raja Melayu dan juga sokongan pentadbir British. Baik. Kemudian ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu ni macam mana ciri-ciri dia? Okey. So, jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan oleh UMNO, British dan juga Wakil Raja-Raja Melayu mengambil masa 5 bulan untuk selesaikan kerja merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu itu dan kemudian dibentangkan. Apakah ciri-cirinya? Pertama, dari sudut pentadbiran, iaitu dia berbentuk persekutuan yang mana gabungan 9 buah negeri dan 2 buah negeri-negeri selat. Singapura masih kekal menjadi tanah jajahan British. Masih dijajah. Belum merdeka, belum join. Kemudian kerajaan persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif, kuasa pentadbiran. Kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal keuangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Majlis Mesyuarat Persekutuan ditubuhkan dan juga Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan untuk membantu Pesuruhjaya Tinggi British. Dan Majlis Mesyuarat Persekutuan mengandungi ahli rasmi dan ahli tidak rasmi. Ahli tidak rasmi di peringkat permulaan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Baik, itu pentadbiran. Kuasa Raja-Raja Melayu. Macam mana Raja-Raja Melayu pula, cikgu? Raja-Raja Melayu, sebuah majlis Raja-Raja Melayu dibentuk untuk membolehkan Raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara-perkara tertentu dan di peringkat negeri Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang. Maknanya sesuatu undang-undang yang nak dibuat perlu dapat confirmation, perlu dapat approval daripada Sultan. So, so bermakna di sini bahawa Sultan sudah ada kuasa balik. Itu maksudnya. Sultan sudah ada kuasa semula. Itu maksud kuasa Raja Melayu dikembalikan semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik. Dari segi perundangan pula, Majlis Perundangan Persekutuan di peringkat persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British akan membuat undang-undang berkaitan pelbagai perkara. Tetapi walaupun MPP, Perundangan Persekutuan yang buat undang-undang, rang undang-undang itu perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu. Means that walaupun Pesuruhjaya Tinggi buat undang-undang, tapi dia juga kena dapatkan approval daripada Raja. Boleh. Apa maksud rang undang-undang? Baik, rang undang-undang tu, kita kata sebagai rang ni, sebenarnya merujuk kepada perkataan draft. Dia punya draft. Maknanya draft undang-undang, cadangan undang-undang. Undang-undang kena dapat approval. Before dia dapat approval, dia dipanggil rang undang-undang. Tetapi bila dah approve, rang itu dibuang menjadi undang-undang. Itu dia. So, itu perbezaan rang undang-undang dan undang-undang. Baik. Thank you Marisa. Pentadbiran, kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan dan juga satu lagi kewarganegaraan. Di mana kalau kita lihat kewarganegaraan kewarganegaraan ada dua. Take note iaitu secara kuat kuasa undang-undang dan secara pendaftaran. Ada dua. Kewarganegaraan di mana kalau kita lihat kuasa perundangan ini, undang-undang ini maknanya jus soli yang diguna pakai semasa Melayu Union hanya untuk rakyat raja, maknanya rakyat bagi raja-raja negeri dan juga rakyat British, iaitu rakyat yang duduk di Pulau Pinang dan Melaka. Sebab Pulau Pinang dan Melaka tak ada raja tak ada raja. So, kedua-dua negeri itu di bawah British. Jadi mereka dipanggil rakyat British. Maka pemohon yang lahir di luar negeri, ayahnya mestilah rakyat raja dan juga rakyat British. Penduduk asal dari negeri Melayu,
Okey, sama ada lahir sebelum ke, semasa ke atau selepas ke, mereka semua kewarganegaraan okey tanah Melayu. Dan rakyat raja dan mereka yang telah serasi okey dengan adat resam semuanya okey menjadi okey menjadi rakyat okey tanah Melayu. I was born in London, my dad writes Selangor. Auto I also Malaysia. Betul. Maksudnya di sini kewarganegaraan secara kuasa undang-undang ni maknanya kewarganegaraan secara automatik. Secara automatik. Automatik jadi rakyat. Okey, secara undang-undang automatik jadi rakyat. Tapi ada juga yang kena mendaftar. Contohnya mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu, okey, dan bermastautin. Okey, tinggal di sini ya selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun daripada permohonannya. Seseorang itu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu, mereka akan mendapat okey title okey Tanah Melayu kewarganegaraan. Baik. So kesan penubuhan Persekutuan Melayu ni, kesannya adalah nampak tak? Tadi cikgu dah cerita kan? Kesan penubuhan Persekutuan Melayu ni 1948 ni okey telah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu yang dah hilang masa Melayu Union tu. Di situ. Okey. Dan okey, penubuhan Majlis Raja-Raja okey, iaitu Persatuan Raja-Raja Melayu, dan kita tahu ada Pesuruhjaya Tinggi memastikan raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kuasa seperti macam mana cikgu? Ingat tak tadi cikgu cakap, bila nak buat undang-undang kena dapat approval daripada raja. Means that raja sudah ada kuasa dalam membuat undang-undang dan dalam pentadbiran di mana Pesuruhjaya Tinggi perlu refer kepada king, okey, ya untuk apa? Untuk approval. Ya betul. Ya, before that Malayan Union tak ada. Semasa Malayan Union semua undang-undang dibuat oleh gubernur. Dan setiap negeri dikuasai oleh pegawai-pegawai British. So, Sultan no power. You see? Jadi itu kamu kena faham tentang Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Ya, government by government. Ya, betul. Betul. Baik, yang kedua, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu kuasa tantangan je ke? Iyalah, kena bincang dulu baru tantangan. Tantangan tu mahal kot. Kan? Baik, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu yang kedua. So, pembentukan Perjanjian Persekutuan Melayu ini mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain lah. Sangat mahal ya, Cobra? Yang ketiga, membuka ruang kewarganegaraan. Di mana penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. So, orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan kedudukan istimewa. Kan Bangladesh become rakyat Malaysia? Kan? Tapi bukan rakyat Bangladesh yang sekarang ni lah. Macam sekarang ni, bila tiba-tiba dia datang, dia nak jadi rakyat Malaysia, tak boleh. Okay? Dia hanya dapat taraf penduduk tetap. Tapi anak dia, kalau dia kahwin dengan orang sini, dan anak dia lahir, so anak dia mungkin boleh dapat jadi rakyat Malaysia. Itu. Baik. Dan yang keempat, so kita tengok kesan penubuhan, mengembalikan kedudukan Raja Melayu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, membuka ruang kewarganegaraan dan mewujudkan kerjasama kaum. Di mana daripada Persekutuan Tanah Melayu 1948 inilah telah membuka jalan kepada penubuhan CLC, iaitu daripada bab yang ketujuh. Dan kebanyakan cadangan CLC dimasukkan ke dalam usul perundangan dan jawatan kuasa ini berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Jadi
So, Persekutuan Tanah Melayu merintis kepada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu 1957. Okey, baik. So, itu berkaitan dengan kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan itulah dia bab 5. Ada soalan tak nak tanya? Okey. Baik, Marisa kata, teacher please explain CLC ni saya tak faham. Okeylah. CLC tu cikgu boleh explain tetapi not today sebab cikgu rasa macam tak sempat je kan. Macam tak sempat. Macam tak sempat tapi boleh cikgu explain lah. 14 minit. Ya betul 14 minit. Sebab itu bab 7. Okey. Itu bab 7. So sekarang kita bab 5. Kita nak skip bab 6 ke? Bab 6 ancaman komunis. Don't skip. Ini bab 6 ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Okey. So boleh kita continue. Cikgu rasa tak sempat nak habis ni. Mungkin kita akan tengok bab 6. Boleh bab 6 ni? Boleh bab 6 ni? Boleh? Tak boleh, teacher. Okey. Baik. Baik. Okey, baik. 6.1. Okey, kita tengok. Okey, bab 6. Korang kalau ada soalan tanya 6.1. Okey, bab kemasukan pengaruh komunis. Ingat, what is komunis? Komunis adalah ideologi. Is an ideology. Okey, yang diasaskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Ingat dua nama ni. Is ideology. Dia is idea dan mereka telah menulis idea itu dalam Communist Manifesto dan juga Das Kapital. Dan perkataan komunis ni maknanya adalah orang yang menganut fahaman komunis. Cikgu, nota macam ni ada tak untuk bab lain? Best lah nota-nota ni. Okay. Guys. Kau nak nota-nota ni ke? Okey lah. Kan? Nah, nota ni best Okey, sebab dia simple. Dia cikgu dengan serta-merta pun. Yelah. Okey, baik guys. Semua ada yang dalam nota ni. Semua ada sebenarnya daripada bab 1 sampai bab bab 10, form 5, form 4 semua ada. Kau jangan macam-macam kau berang. Aku cekik kau sekarang. Baik, seterusnya. Okey. Baik. So ini komunis Okey, dan kita lihat macam mana komunis boleh sampai ke tanah Melayu. Sebenarnya komunis ini telah sampai ke tanah Melayu melalui dua negara. Ingat daripada China dan juga daripada Indonesia. Okey, okey, baik. So daripada China dengan juga daripada Indonesia, di mana daripada China ingat dua parti, iaitu parti Kuomintang. KMT yang beribu pejabat di China dan mereka telah membuka cawangan cawangan di Muar, di Melaka, ada cawangan tu, ada branch. Ada branch. Kemudian satu lagi parti ialah Parti Komunis Nanyang, PKN. Namun kedua-dua parti ini tidak berjaya untuk mencapai matlamatnya menyebarkan ideologi ini. Maka sebab itu mereka menubuhkan parti baru, Parti Komunis Malaya, PKMM. Lepas dua gagal, Kuomintang dengan PKN Nanyang, so mereka tubuhkan PKM. Baik. Dan daripada Indonesia, baik, ada pemimpin-pemimpin komunis dari Indonesia yang sebarkan idea ini. Di Pulau Pinang, di Perak, dan antara pemimpin komunis daripada Indonesia adalah seperti Tan Malaka, Alimin, Moso, banyak lagi. Tan Malaka yang terkenal lah. Dan kenapa mereka nak menyebarkannya ke sini? Kerana mereka gagal. Parti Komunis Indonesia gagal menguasai Pulau Jawa, menyebabkan mereka lari dan berusaha membuka cawangan di tanah Melayu. Namun mereka tidak mendapat sambutan orang Melayu. Why?
Kerana komunis ini menggunakan kekerasan. Kau kena terima ideologi ni. Kalau kau tak terima kau, aku pukul kau. Kau terima pukul kau. Okay, macam tu lah. My great grandparents are from Tanah Jawa. Okay, ni tu. Cikgu sebenarnya adalah half Jawa. Okay, dan juga half Malay lah. Okay. Tapi cuma cikgu bukan Jawa, Tanah Jawa. Cikgu cuma Jawa Amerika. So that's why cikgu Jawa Amerika, cikgu membesar di Los Angeles. Baik, seterusnya. Baik. Kemudian, penubuhan Parti Komunis asam Jawa ke cikgu? Baik. Daripada kedua-dua ini, maka ditubuhkan PKM, Parti Komunis Malaya, ditubuhkan pada 30 April 1930, ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dan mereka ini pengasasnya tak ada. Tetapi ditubuhkan oleh Komintern. Komintern ni Komunis International. Komintern ni ni Komintern. Komunis International. Dia ada peringkat level. Komunis ini sebenarnya level atasan dia di Rusia. Di Rusia sana. So Rusia, China, North Korea, mereka berkumpul di sana, itu Komintern. So mereka lah yang kata korang semua daripada tanah Melayu, korang pergi buat Parti Komunis Malaya. Ya, penubuhan Komintern tu. Dan dia tak ada spesifik siapa yang tubuhkan lah sebenarnya. Tetapi ditubuhkan secara pertubuhan. Dan kita tahu bahawa pada tahun 1930-an ni mereka telah masuk ke dalam kesatuan sekerja, pertubuhan-pertubuhan, akhbar-akhbar dan sekolah-sekolah Cina. Masuk dan menyebarkan ideologi itu. Itu pada tahun 1930. Tapi bila sampai tahun 1941 hingga 1945, bila Jepun duduk kat Malaysia, Jepun duduk kat Tanah Melayu, PKM telah bertindak. PKM menjalinkan kerjasama dengan British dalam memerangi Jepun, maka ditubuhkan MPAJA, Malayan People's Anti-Japanese Army ataupun Bintang 3, untuk menentang Jepun. Dan the best part is MPAJA ni dia menerima bantuan, MPAJA ni komunis, menerima bantuan senjata, latihan keuangan, bekalan logistik, perubatan daripada British. British yang supply senjata kepada MPAJA atau Bintang 3 untuk menentang Jepun. Betul. Betul Marisa. Menentang Jepun. Tetapi bila Jepun dah kalah, selepas Jepun menyerah kalah, Bintang 3 tu melalui MPAJA melakukan kekacauan. Mentang-mentang dia dah ada senjata, mereka melakukan kekejaman dan pembunuhan terhadap orang Melayu, Cina dan India. Betul. Jadi apabila BMA, British Military Administration, kita belajar itu, BMA mengambil alih, MPA mengambil alih, diminta MPAJA dibubarkan dan PKM masih dibenarkan bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah di Tanah Melayu. Dan ini memberi peluang maknanya PKM bergerak sebagai parti politik. PKM ini satu pertubuhan persatuan pertubuhan Komunis Malaya. Jadi kalau kita lihat, ini memberi peluang kepada PKM untuk mempengaruhi beberapa pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis. Sebab itu PKM menyusup masuk ke PMFTU. Kemudian dia menyusup dalam MDU dan Putra AMCJA. Nampak? That's why masa bab 5, kita lihat British menentang, tak ambil perlembagaan rakyat kerana komunis dah masuk dalam PKMM, MDU dan Putra AMCJA. Itu sebabnya. Jadi British telah bertindak
meluluskan Trade Union Ordinance No. 9 of 1948, menyekat pengaruh komunis dalam Persatuan Sekerja dan akhirnya mengharamkan PKM. Mengharamkan PKM. Itu cerita sebenarnya. Dan untuk pengetahuan kamu, cikgu rasa sempat sampai sini saja, tak sempat untuk teruskan. Tetapi sebelum itu, okey, kamu tahu